Sama juga halnya sapo, siapakah yang menciptakan Tuhan? Itu analogi sapo. Analogi dia. Siapakah yang menciptakan Tuhan? Bagaimana mungkin kita mempersoalkan penciptaan Tuhan, sedangkan secara definisinya Tuhan itu sesuatu yang tidak diciptakan. Betul sapo? Jadi macam itulah juga 1.9. Bagaimana mungkin kamu mempersoalkan soal kekuatan ataupun kelajuan 1.9 jika sekiranya definisinya tidak melambangkan kekuatan ataupun kelajuan? Ada faham sapo? Okey. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bersama dengan saya lagi Maslan bin Mula selaku juru jual Isuzu D-Max Universal Motor Sendirian Berhad yang mana bertugas di Cawangan Iramanis, Kota Kinabalu, Sabah. Hai, sapo, berjumpa lagi kita sapo di dalam konten di channel Isuzu D-Max Kota Kinabalu sapo. Dan macam biasa sapo, kita telah pun membuat dua konten untuk siri yang kedua ini. Ini adalah konten yang ketiga sapo, dan diharap anda semua di luar sana sentiasa setia bersama dengan channel ini sapo, kerana bukan sahaja info, malah kita bagi juga tentang isu-isu semasa dan juga beberapa lagi fakta-fakta menarik yang mungkin anda sudah tahu dan mungkin anda juga sudah tahu dan mungkin anda juga tidak tahu. Okey sapo, tanpa lagi masa, hari ini sapo kita akan review tentang new Isuzu D-Max variant standard, yang mana ini adalah varian di antara varian yang sangat-sangat terlaris sapo, kerana di samping juga dia mampu milik, dia juga mempunyai elemen-elemen ataupun pengisian-perisian yang seiring dengan varian premium, iaitu New Isuzu D-Max variant standard 4x4. Okey sapo, untuk variant standard ini sapo, kita cuma ada satu sahaja jenis, iaitu 1.9 sapo, kerana dahulu kita ada 3.0 standard, tetapi sekarang kita telah pun membuat satu pengubahsuaian bahawa variant standard hanya ada pada 1.9, iaitu 1.9 auto dan juga 1.9 manual. Okey sapo, kita tiada untuk 3.0 standard, kita tiada sapo. Okey, berkenaan dengan 1.9 sapo, 1.9 ni adalah satu enjin ataupun capacity engine yang sangat kecil. Banyak suara-suara ataupun tohmahan-tohmahan yang kita perolehi daripada di luar sana mengatakan 1.9 ni apa ni, 1.9 ini kuatkah tidak ni? Sebenarnya sapo, dia macam ni. Ada sebahagian ini persepsi sapo, bukannya saintifik ataupun daripada, ini cuma persepsi saya sendiri. Okey, 1.9 ni sapo sebenarnya direka khas untuk budget. Dia bukan direka khas untuk kekuatan. Kerana kalau mau pilih kekuatan sapo, pilihlah 3.0. Kita ada 3.0, yang mana jika anda seorang yang mementingkan kekuatan sesebuah kenderaan, ambillah 3.0. 1.9 buat apa nak kritik? Macam tu sapo. Secara analoginya macam ni sapo, paling senang untuk kata-kata ataupun tuduhan-tuduhan yang mengatakan 1.9 apa ni dan mempersoalkan adakah 1.9 ni kuat atau tidak. Mereka mempersoalkan sapo. Sedangkan 1.9 ini direka khas untuk budget, orang yang mementingkan budget, orang yang mampu milik, dan juga orang yang mementingkan penjimatan minyak yang luar biasa. Itu adalah target kita sapo, sasaran kita. Jadi sekiranya ada tomahan apa ni, 1.9 ni kuatkah tidak? Soalan itu adalah salah. Soalan itu yang salah. Sama seperti analoginya macam ni sapo. Okey, si Ali pergi ke hospital. Soalannya,
Si Ali melahirkan anak lelaki kah ataupun anak perempuan? Soalan salah sapo. Mana mungkin si Ali boleh melahirkan anak lelaki atau perempuan sekiranya si Ali adalah seorang lelaki? Tidak boleh sapo. Dia macam tu. Sama juga halnya jika kita mempersoalkan 1.9 ni kuatkah tidak ni? Sama juga halnya. Soalan tu yang salah sapo. Soalan tu yang salah. Sama juga halnya sapo. Siapakah yang menciptakan Tuhan? Itu analogi sapo. Analogi dia. Siapakah yang menciptakan Tuhan? Bagaimana mungkin kita mempersoalkan penciptaan Tuhan sedangkan secara definisinya Tuhan itu sesuatu yang tidak diciptakan? Dosa po? Jadi macam itulah juga 1.9. Bagaimana mungkin kamu mempersoalkan soal kekuatan ataupun kelajuan 1.9 jika sekiranya definisinya tidak melambangkan kekuatan ataupun kelajuan? Ada faham sapo? Okey, ini persepsi sapo. Okey. Okey sapo. Okey, tanpa buang masa kita akan terus kepada tajuk asal kepada konten ini sapo, iaitu apakah dia 5 kelebihan 1.9 standard berbanding dengan 2.5 di Max yang lalu. Okey, sapo sekali lagi, apakah dia 5 kelebihan 1.9 standard berbanding dengan 2.5 yang lalu? Okey sapo, apakah dia kelebihan New Isuzu D-Max variant standard ini berbanding dengan 2.5 D-Max yang lalu sapo? Yang pertama adalah New Isuzu D-Max lebih cekap, lebih kuat dan lebih senyap. Sapo, kenapa saya memperkatakan sedemikian? Kerana 1.9 ini adalah menjana 150 kuasa kuda sapo pada RPM 3600. Ini menandakan bahawa kelajuan ataupun nilai torque lebih hebat berbanding dengan 2.5 yang lalu. Kenaikan 10%, masing-masing 10% dan juga 9%. Ini semua angka-angka ini sapo adalah diberi oleh Isuzu Malaysia. Tidak, dia melihat kepada horsepower dan juga torque. Sekiranya kita masuk ke dalam sebuah showroom dan ingin membeli kereta, kita pasti akan lihat berapakah horsepower dan juga berapakah nilai torque. Nilai torque ni sapo dalam Newton meter. Contohnya sapo, apakah dia torque ini dan juga apakah dia horsepower? Horsepower ni menentukan kelajuan. Manakala torque ini pula sapo menentukan daya tujahan, daya tolakan. Macam kalau kita orang Sabahan panggil sapo pickup. Kuatkah pickup kereta tu? Maksudnya kuatkah torque kereta tu? Macam tu. Pickup itulah kita panggil sebagai torque untuk orang-orang Sabah lah. Torque, daya tolakan. Begitu sapo. Ini sapo adalah penjelasan secara persepsi, bukan saintifik. Sekali lagi, persepsi bukan saintifik. Okey sapo. Satu contoh lagi sapo, kalau kita langgar dinding, kalau kita kelajuan langgar dinding, kelajuan itulah horsepower dia. Manakala daya dinding, kita bawa dinding itu adalah nilai torque. Kita bawa dinding sejauh mana kita boleh bawa dinding itu, setinggi itulah torque kita. Harap semua faham sapo. Saya pun kadang-kadang tidak pandai bercakap ataupun tidak pandai menerangkan secara lebih jelas sapo. Harap faham. Okey sapo, antara kelebihan yang kedua, dia lebih ringan. 1.9 Neo Isuzu D-Max variant standard ini lebih ringan berbanding dengan 2.5 yang lalu. Lebih ringan berapa sapo? Yang berapa tu nombor ataupun angka yang secara detailnya sapo saya tidak dapat benarkan. Ada yang kata 5 kilo, ada yang kata 56 dan ada yang bermacam-macam 10, 15. Macam tu sapo. Tapi apapun yang pastinya secara faktanya bahawa 1.9 ini adalah lebih ringan. Apabila dia lebih ringan, maka senanglah handling dia sapo. Kemudian sapo yang ketiga adalah penggunaan bahan api yang lebih cekap dan jimat. Okey sapo, tidak lain tidak bukan kelebihan 1.9 sapo paling jimat minyak sapo. Apakah angka ataupun statistik yang boleh kita bagi di sini sapo? Saya cuma dapat di sini penjimatan lebih daripada 19% lebih jimat berbanding dengan 2.5. Itu adalah angka secara tepat sapo yang kita telah pun kira daripada, kita ambil daripada sumber-sumber yang sahih. Okey sapo, kelebihan yang ketiga. Dan kelebihan yang keempat, kurang geseran dalaman sapo. Apakah ya kurang geseran dalaman? Itu adalah proses-proses dalam enjin sapo. Apabila enjin hidup, maka geseran-geseran pasti akan berlaku.
Makin kurang geseran sesebuah enjin apabila berfungsi, semakin baiklah kereta tersebut. Itu adalah formula yang anda kena tahu. Dan 1.9 Neo Isuzu D-Max Standard ini Sapo lebih kurang geseran dalaman berbanding dengan 2.5. Okey Sapo, itu yang keempat. Dan yang terakhir Sapo, kelebihan terakhir ialah ternyata 1.9 ini Sapo Neo Isuzu D-Max Bearing Standard lebih jimat berbanding dengan 2.5. Bagaimana boleh saya katakan lebih jimat? Satu Sapo, dia punya Rotex. Kalau Sabahan Sapo, Sabah. Kalau Sabah, Rotex dia baru RM66.20 Sapo. Rotex dia. Mahal lagi saya punya Rotex Sapo 1.6. Okey. Kemudian kita ada maintenance yang murah, lebih jimat minyak. Ini semua memungkinkan kepada penjimatan wang secara langsung Sapo. Okey, itu adalah kelebihan-kelebihan yang terdapat pada 1.9 Neo Isuzu D-Max 2023. Apapun, kepada anda yang di luar sana, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi sentiasa setia bersama dengan channel ini. Apapun, kita sentiasa doakan anda semoga sentiasa diberi kesihatan dan juga rezeki yang melimpah-limpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan diberi juga kesihatan yang sentiasa sehat walafiat di samping keluarga, jiran-jiran, sahabat handai dan adik-beradik. Semoga sentiasa disayangi dan menyayangi semua Sapo. Apapun, berjumpa lagi kita di lain hari dan waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.